Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 30 November 2024. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg pada Jumaat menerima kunjungan hormat Duta Besar Meksiko ke Malaysia, Luis Javier Campuzano Pina, di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya. Menurut Luis Javier Campuzano Pina, perjumpaan tersebut merupakan salah satu usaha Meksiko untuk memperkasakan jalinan kerja dan perniagaan baik dengan Malaysia. Ia juga memperkukuh hubungan ekonomi dan perniagaan antara Meksiko dan Sarawak, khususnya dalam teknologi digital serta tenaga hijau. And we are the first trading partner of Malaysia in Latin America, and there is a huge scope to increase this. So we are very happy to have this opportunity to talking with the people that are building the future of the economy and the policies in Sarawak, and we see a very positive future for the development of our relations. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat Duta Besar Peru ke Malaysia, Ricardo Estanislao Morote Canales. Bercakap kepada pemberita, Ricardo Estanislao berkata kunjungan itu adalah bagi melihat potensi kerjasama dengan Sarawak dalam 3 bidang utama iaitu pemeliharaan alam sekitar, tenaga boleh diperbaharui serta penyelidikan dan pembangunan penyakit tropika. Dalam masa terdekat, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Peruana Cayetano Heredia dijangka menandatangani memorandum persefahaman untuk kerjasama dalam kajian penyakit tropika. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg pada Jumaat mengumumkan rombakan Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak dengan pembahagian kepada 2 unit perasingan. Unit sedia ada yang memberi tumpuan kepada isu saliran bandar kini di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Manakala unit baharu yang khusus untuk pengairan dan saliran pertanian akan diselia oleh Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah. Keputusan ini dibuat untuk memastikan pengurusan lebih terancang dan menyokong pembangunan sektor pertanian bagi menjamin keterjaminan makanan di Sarawak. Jelasnya, pembahagian peranan dan fungsi kedua-dua unit ini akan dilaksanakan segera. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Skim Rehabilitasi MIT Sadong 1, Lubuk Punggol, Gedung Bahagian Samarahan. Terdahulu, Premier turut merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Rakyat Skim Rehabilitasi MIT Sadong 1 di Lubuk Punggol, Gedung dengan kos RM46 juta di bawah program MFICOD dengan DID sebagai agensi pelaksana. Pada majlis sama, beliau juga melancarkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Lubuk Punggol. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata Kerajaan Sarawak kini memberi tumpuan kepada penghasilan benih padi sendiri untuk memastikan keterjaminan makanan negeri ini mencukupi. Wilayah ini memiliki kapasiti infrastruktur yang mampu menghasilkan 240,000 tan padi setahun, khususnya ketika negara pengeluar utama seperti India dan Vietnam berdepan cabaran akibat bencana cuaca. Tambahnya, Sarawak akan mengimbangi pembangunan infrastruktur padi dengan inisiatif lain seperti penghasilan tenaga hidrogen sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Industri kraft Sarawak menunjukkan perkembangan yang positif tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini dibuktikan menerusi nilai jualan sebanyak RM20 juta berjaya dicatat industri tersebut bagi tempoh Januari hingga Oktober lepas. Katanya, prestasi tersebut turut disokong menerusi penganjuran expo atau pameran yang berlangsung di negeri ini seperti Festival Kraft Borneo bersempena Regata Sarawak serta expo dan persidangan Global Borneo Kraft Global. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan Global Kraft Borneo di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim berkata penganjuran persidangan tersebut memberi makna signifikan kepada Bumi Kenyalang. Ia juga simbol komitmen Sarawak untuk mempromosi dan memelihara kekayaan warisan budaya di wilayah ini sambil meletakkan Kuching sebagai hub untuk pasaran kraft global.
Industri hiliran perkayuan di Sarawak kini sedang menjalani transformasi ke arah industri yang lebih maju dan lestari. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Zainal Abidin Abdullah, berkata langkah ini bertujuan memastikan penggunaan sumber bahan mentah dapat memberikan pulangan yang optimum kepada negeri ini. Katanya, Pusaka telah melaksanakan rancangan pemulihan perniagaan 2022-2030 untuk mencapai matlamat tersebut. Rancangan itu merangkumi usaha meningkatkan pendapatan sedia ada, membuka nilai aset dan pemulihan hutang, menjimatkan kos, memperbaiki pulangan pelaburan serta meneroka sumber pendapatan baharu. Melalui inisiatif ini, Pusaka menyasarkan rizab terkumpul sebanyak 730 juta ringgit menjelang 2030, menjadikannya sebuah organisasi yang kukuh dan berdikari dari segi keuangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pusaka bersama media yang dihadiri lebih 100 pengamal media di Kuching. Beberapa penambahbaikan dilaksanakan dalam penganjuran Pesta Benak di Bandar Semanggang pada tahun ini. Residen bahagian Sri Aman Mahra Saleh berkata, ini termasuk hadiah wang tunai bagi pemenang Raja Sungai yang dinaikkan kepada RM25,000. Katanya, hadiah lumayan tersebut telah menarik penyertaan 31 pasukan regata berbanding 18 pasukan pada tahun lepas. Selain itu, hadiah wang tunai bagi juara Miss Tourism Benak turut ditingkatkan kepada RM5,000 berbanding RM2,500 pada edisi terdahulu. Penambahbaikan lain meliputi cas sewa lot gerai jualan atau bazaria serendah RM250 berjaya menarik penyertaan peniaga kecil dari dalam dan luar Sri Aman untuk menjana pendapatan. Tahun ini kita mensasarkan pengunjung seramai 60,000 ke 70,000 orang. Satu peningkatan yang ketara kerana kita dapati Pesta Benak ini kian diminati, dikenali ramai daripada pelancong-pelancong di dalam Sarawak ataupun di luar Sarawak. Mahra bercakap kepada RTM di Bandar Semanggang. Pesta Benak kini sedang berlangsung sehingga esok. Sarawak Forestry Corporation SFC dengan kerjasama pasukan gerakan ARM PGA Battalion 12 Miri berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan hidupan dan tumbuhan liar bernilai RM15 juta dalam operasi bersepadu Khazanah OBK di Miri. SFC menerusi satu kenyataan media berkata rampasan ini merupakan antara kejayaan terbesar dalam sejarah operasi SFC dengan hasil operasi itu menyaksikan rampasan pelbagai jenis hidupan dan tumbuhan liar yang dilindungi dan dilindungi sepenuhnya. Antara barang rampasan termasuk kayu gaharu, sisik tenggiling, hempedu beruang, tanduk kijang serta haiwan eksotik dan wang tunai berjumlah RM42,635. Kesemua suspek telah dibawa ke Balai Polis Miri untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 Bab 26. Operasi bersepadu Khazanah bertujuan membantras jenayah biodiversiti seperti pemburuan haram dan penyeludupan hidupan liar dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam dan agensi lain. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai sebarang aktiviti berkaitan pemburuan, perdagangan atau pemeliharaan hidupan liar yang dilindungi dan dilindungi sepenuhnya digalakkan untuk melaporkan kepada pihak SFC. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.